Ini nasi kebuli Terengganu yang Zu masak menggunakan rempah nasi kebuli. Okey. Ini nasi kebuli, gulai ikan tongkol dan acar timun. Orang Terengganu panggil nasi boli. Sekarang kita akan masak. Zu akan tunjukkan bagaimana cara menyediakannya. Jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak nasi kebuli Terengganu. Ini sukatan untuk 1 kg beras, ketumbar 2 sudu makan dan jintan manis 2 sudu makan. Mula-mula kita masukkan ketumbar ke dalam periuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jintan manis. Kemudian kita masukkan air dalam 2 cawan. Ini rempah asas untuk memasak nasi kebuli Terengganu. Kita rebus sehingga mendidih. Setelah ketumbar dan jintan manis ini mendidih, tutup api, suamkan sedikit dan blender. Kita hanya ambil airnya untuk masak nasi kebuli. Bahan untuk tumis nasi kebuli: bawang merah yang dimayang halus, halia, ini rempah, setengah sudu teh black pepper yang sebiji-sebiji, 2 biji buah pelaga, 4 biji cengkeh. Ini bawang merah kita blender dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula kita tumis bawang merah yang dimayang halus. Masukkan halia. Kemudian kita masukkan 3 rempah tadi. Tumis sehingga naik bau wangi. Masukkan bahan blender. Daun pandan. Tumis sehingga daun pandan ni naik bau. Kemudian kita masukkan bahan tumis ini ke dalam beras. Ini beras basmati. Zu telah basuh bersih. Masak nasi kebuli ini tak semestinya kita menggunakan beras basmati. Korang boleh juga guna beras biasa, beras siam. Okey, beras basmati ni sebanyak 1 kg. 1 kg beras kita mesti campur 2 genggam beras pulut. Itu sukatan untuk masak nasi kebuli Terengganu. Ini beras pulut Zu campur sekali bersama beras basmati tadi. Kemudian masukkan bahan tumis. Masukkan ketumbar dan jintan manis. Masukkan air secukupnya. Gula, garam. Kemudian kita masak nasi ini seperti biasa. Zu guna rice cooker. Terpulang. Kalau orang nak guna dapur gas ke, nozzle ke, semua boleh asalkan nasi ini masak. Bagi sesiapa yang belum biasa masak nasi menggunakan beras basmati, ada tips yang perlu korang ikut. Lazimnya kita rendam dulu beras tu selama 20 minit, barulah kita masukkan air dan bahan kemudian masak.
Cara yang kedua, boleh juga nak masak terus tanpa rendaman beras, tapi sukatannya itu airnya mesti cukup, betul-betul cukup. Jika nak rendam beras tu, airnya kita mesti kurangkan sedikit, bimbang nanti nasi kita jadi lembik. Bagaimana dah nasi kita dalam periuk tu? Alhamdulillah, nasi kita masak cantik. Inilah hasil beras basmati. Bahan-bahan untuk gulai ikan tongkol: bawang merah, halia, lengkuas, bawang putih. Bahan untuk tumis: bawang merah yang dimayang, rempah empat beradik. Inilah rupanya rempah empat beradik. Okey, ini kulit kayu manis, bunga lawang, pelaga dan cengkeh. Okey, mula-mula kita blender dulu bahan-bahan ni. Mula-mula kita tumis dulu bawang merah yang dimayang halus. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masukkan cili kering yang telah di blender. Tumis cili ini sehingga pecah minyak. Masukkan rempah empat beradik tadi, gula, garam. Tujuan masukkan garam dan gula ke dalam tumisan ini supaya cili kering ni cepat, cepat pecah minyak. Setelah cili kering tu pecah minyak, kita masukkan bawang yang telah di blender. Tumis bawang ni sehingga naik bau wangi. Okey, ini Zuguna rempah gulai ikan Terengganu. Rempah gulai kampung. Ini khas untuk masak ikan tongkol. Okey, Zu masukkan ke dalam bahan tumis. Bismillah. Sebelum kita masukkan santan, pastikan rempah itu masak secukupnya. Nampaknya rempah kita dah pecah minyak. Tengok. Okey. Kemudian kita masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Zu masukkan santan secukupnya. Okey, kita kacau sehingga kuah ini mendidih. Setelah mendidih, kita akan masukkan ikan. Tips supaya gulai ikan itu lebih enak, kita didihkan santan ini selama paling kurang 45 minit. Biar betul-betul santan itu masak dan pecah minyak, barulah kita masukkan ikan. Masukkan asam keping. Jika tak ada rempah gulai ikan Terengganu, korang boleh ganti dengan rempah kari ikan. Gulai dah pekat, sudah mendidih selama 45 minit. Okey, nanti kita masukkan ikan tongkol.
Ini ikan tongkol yang akan kita masukkan ke dalam kuah gulai yang sedang mendidih. Tips potong ikan untuk menggulai. Satu ekor ikan tu kita potong dia lebar. Okey, lebar. Jika untuk goreng atau singgang Terengganu, kita hanya potong nipis. Nipis macam ni. Itu bezanya untuk gulai dan untuk singgang dan juga goreng. Okey, kita masukkan ikan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jika nampak kuah itu terlalu pekat, kita boleh tambah air. Masak sehingga ikan itu betul-betul matang. Cara kita masak ikan tongkol ni ada dua. Yang pertama, kita boleh terus masukkan ikan tongkol tu ke dalam kuah gulai tadi. Cara yang kedua, kita kukus dulu ikan tongkol tu sehingga separuh masak atau sehingga masak, kemudian baru kita masukkan ke dalam kuah gulai. Ada dua cara ya, semuanya boleh. Biasa Zu guna cara kukus ikan tu dulu, yang itu pun sedap. Ikan ni 5 minit lagi akan masak. Kita masukkan bahan-bahan lain lagi. Zu akan masukkan bawang merah potong, bawang cili merah yang dipotong sebagai hiasan, dan juga cili kecil ni. Yang ni kalau ada memang best lah. Satu lagi, jika korang ada belimbing buluh, boleh juga masukkan. Itu lagi power, lagi best. Bismillahirrahmanirrahim. Gulai ikan tongkol dah masak, sedia dihidang. Hidangan yang mesti ada bersama nasi kebuli ialah acar timun. Bahan-bahannya timun yang dipotong, carrot, bawang merah yang dimayang dan cili. Okey, kita masukkan sedikit gula. Bismillahirrahmanirrahim. Garam. Bahan wajib ialah cuka. Kemudian kita gaul rata. Jika ada buah jeruk anggur tu boleh juga campur ataupun kismis. Okey, dah siap acar timun. Alhamdulillah, dah siap masak nasi kebuli Terengganu. Orang Terengganu panggil nasi boli. Nasi boli, okey? Ini nasi yang kita masak tadi bersama ikan tongkol dan acar timun. Sekarang Zu nak rasa dulu nasi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya nasi kebuli ni. Okey, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel Zu, diminta korang tekan subscribe sekarang sebab Zu akan kongsi banyak lagi resepi yang menarik. Please like, comment and share video Zu kepada kawan-kawan kita supaya mereka pun dapat masak bersama-sama. Ini tips untuk menjimatkan belanja dapur dan menambahkan tabungan korang dan kita semua. Thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat mencuba.